Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dan pada pagi ini kita baca dari surah Al-Baqarah. Surah yang pertama kita akan baca dari ayat yang ke-11. Dari ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam.
Dialah penguasa, dialah pencipta, dialah yang maha memiliki kesempurnaan, dialah yang maha pengampun, maha pemberi rezeki. Segala kesempurnaan adalah milik dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Satu, nikmat iman, kita dah beriman kepada Allah. Kemudian nikmat Islam, kita boleh beramal pula dengan rukun-rukun Islam. Kemudian Allah bagi kepada kita nikmat untuk mendengar, membaca, mendengar, memerhati makna kepada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan nikmat ni sangat besar, kerana dengan nikmat ni kita tahu hakikat yang sebenar tentang diri kita ni siapa, tentang kepentingan kita dalam hidup ni apa dia, dan kita tidak terpesong dari landasan yang benar hanya kerana permainan emosi ataupun salah sangka. Ini nikmat. Kadang-kadang manusia tergelincir disebabkan emosi mereka. Kadang-kadang manusia tergelincir kerana sangkaan mereka. Mereka menyangka sesuatu tu baik bagi mereka, tapi agama kata tak baik. Mereka menyangka benda tu tak baik bagi mereka, tapi agama kata baik. Sebab tu manusia ni kalau dibiarkan berfikir dengan akal mereka sendiri, mereka tidak akan bertemu dengan hakikat kehidupan yang bahagia, yang sebenar-benarnya. Kerana akal manusia ni terbatas dan berbeza antara satu sama lain. Akal manusia dipengaruhi oleh emosi mereka, semangat mereka, sangkaan mereka, dan mereka sangat terbatas dalam mengetahui perkara di luar daripada akal manusia. Maka kerana itu saya ulang sekali lagi, nikmat kita baca Quran ni adalah nikmat yang besar. Nikmat kita memahami pula apa yang Allah bagi tahu juga nikmat yang lebih besar daripada yang pertama. Dan andai Allah Ta'ala beri kepada kita taufik untuk beramal dengan isi kandungan Al-Quran, untuk merawat diri dengan rawatan Al-Quran, tak kiralah rawatan bersifat peribadi, rawatan mental, rawatan kesihatan, rawatan kepada pelbagai masalah masyarakat, di saat kita gunakan pendekatan Al-Quran, maka itu nikmat yang lebih besar daripada nikmat sebelumnya. Sebab itu kembalilah kepada Al-Quran dan gagahkanlah diri untuk kita sama-sama berada dekat dengan Al-Quran. Saya katakan gagahkan diri sebab memang sifat dia tu memang agak mencabar. Nak duduk setengah jam, kadang-kadang ada orang sibuk dengan kerja, ada orang sibuk dengan perniagaan, ada orang sibuk dengan urusan anak-anak. Tapi kita sekurang-kurangnya alhamdulillah kita ada teknologi pada hari ini yang memungkinkan kita menyertai majlis-majlis ilmu di masjid melalui platform-platform media sosial yang ada. Ada Facebook, ada YouTube, boleh dikongsi dengan WhatsApp dan sebagainya. Maka kita ikhtiarlah bagi mereka yang senantiasa dengar kita secara online juga agar istiqamah. Boleh dengar sambil-sambil nak pergi naik kereta, nak pergi ke pejabat dan seumpama dengannya. Yang penting kita gagahkan diri. Supaya apa? Supaya hidup kita ni terpandu kepada apa yang Allah suka dan apa yang Allah redha.
Inilah yang Allah Ta'ala kata di awal surah Baqarah yang kita baca ni, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk, panduan. Jadi bila kita ni dengar Quran, faham Quran, baca Quran, maka kita terpandu hidup kita. Quran pandu hidup kita kepada apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita. Kita tak nak jadi sebagaimana orang munafik. Ni yang ayat kita baca hari ni. Orang munafik ni, dia tipu niat dia baik. Bila kita baca ayat yang kita baca hari ni, Allah Ta'ala gambarkan tentang orang munafik. Sebelum daripada ni, orang munafik ni dia kata di mulut dia beriman, tapi sebenarnya hati dia tidak. Dia cuba tipu Allah, dia cuba tipu Rasulullah, dia cuba tipu orang-orang beriman. Tapi Allah Ta'ala kata dia tipu sebenarnya diri mereka sendiri. Tentu ingat dia buat tu tujuan dia baik ke buruk? Pada dia tujuan dia baik. Pada dia sangkaan dia. Buktinya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, apabila dikatakan kepada mereka janganlah melakukan kerosakan di muka bumi. Jangan buat kerosakan di muka bumi. Macam masuk dan kerosakan di muka bumi itu, jangan buat lagu tu. Jangan sekejap dengan orang Islam, sekejap dengan orang kafir. Jangan buat macam tu. Dia jawab apa? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka kata, kami sebenarnya nak buat kebaikan. Nampak? Innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami orang-orang yang hanya membuat kebaikan. Allah mengatakan dalam Quran bahawa alasan orang-orang munafik jadi munafik antaranya ialah mereka rasa mereka buat baik lagu tu. Tuan-tuan tahu dalam tafsir apa sebenarnya yang dimaksudkan baik di sisi mereka? Dalam tafsir yang dinamakan baik ni di sisi mereka, ni dia kata apa di sini? Apabila dikatakan kepada mereka jangan melakukan kerosakan, kerosakan yang Allah maksudkan ialah kekufuran dan kemaksiatan. Allah, kufur dan maksiat ni benda yang merosakkan bumi. La tufsidu fil ard, jangan buat. Manusia ni kadang-kadang dia tak perasan bahawa kekufuran itu mendatangkan kerosakan. Dia duk nampak orang tebang hutan merosakkan bumi. Dia duk nampak orang buat perkara yang yalah, isu-isu akhlak melakukan kerosakan. Malah kadang-kadang isu-isu salah guna kuasa, isu rasuah. Memanglah rasuah tu merosakkan, rasuah tu membinasakan, kerana dia adalah perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengecam, memberi ancaman besar kepada pemberi rasuah dan penerima rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang pemberi rasuah dan juga penerima rasuah berada di dalam neraka. Tapi dia lupa kekufuran dan kemaksiatan juga penyebab besar kepada kebinasaan. Kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, LGBT, itu lagi dahsyat kerosakannya. LGBT lah yang menyebabkan binasanya kaum Nabi Lut, sehingga kemurkaan bukan biasa-biasa. Tapi orang kita tak apa, menerima benda tu. Ini kerosakan besar. Dan ada juga kerosakan ialah
apa yang berlaku kepada orang-orang yang Allah Ta'ala sebut sebagai munafik ini. Tuan-tuan tahu apa dalam tafsir sebut ni? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ay nuridu an nudaril fariqain minal mu'minina wal kafirin wa nastalihu ma'a haula wa haula. Dia kata kami sebenarnya nak mengharmonikan antara dua pihak. Kami nak harmonikan antara orang beriman dan orang-orang kafir. Jadi kami ni pihak yang duduk di tengah-tengah. Dengan orang kafir pun kami boleh pergi, dengan orang beriman pun kami boleh pergi. Kami ni orang duduk di tengah-tengah mengharmonikan antara orang kafir dengan orang beriman. Jadi cara mana? Cara dia talam dua muka. Dengan orang Islam pun kita boleh pergi, dengan orang kafir pun kita boleh pergi. Tai pergi cakap orang Islam, sembang pasal Islam, tai orang kafir, kami bersama dengan kamu. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Pada dia, sifat ni sifat baik, sifat harmonikan antara dua. Tapi pada Allah, sifat ni menyebabkan orang kafir kekal dalam kekufuran, dan sifat ni adalah sifat menipu bagi orang-orang beriman. Ramai ada watak-watak macam ni, yang mereka pada sangkaan mereka buat baik. Sangkaan mereka, kita ni tak boleh keras sangat. Orang Islam betul dah, tapi jangan keras sangat. Orang kafir pun kita kena buat baik dengan dia. Betul buat baik dengan dia, tapi apakah buat baik dengan dia tu mengikut panduan Allah, ataupun buat baik sampai pekat tenggelam dalam kekufuran mereka. Safar ke perayaan dia kita pun pergi join sekali, sembahan dia pun kita pergi sekali. Dia pakai calik, kita pakai calik. Dia pakai pakaian salib, kita pun pakai pakaian salib. Dia kalung bunga, kita pun kalung bunga. Sampai tak ada jati diri kita sebagai orang Islam. Allah Ta'ala kata orang Islam, dia tidak akan menyamai orang-orang kufur. Dia tidak akan buat perkara-perkara yang mana menyebabkan kekufuran. Sehingga Allah Ta'ala telah gariskan garis panduan yang jelas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan sekali-kali menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kamu sekali-kali tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Dua kali Allah Ta'ala ulang, sama sekali aku tak akan sembah apa yang kamu sembah, sebagaimana kamu juga tak akan sembah apa yang aku sembah. Lalu garis pemisah antara kita, lakum dinukum waliyadini, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Kita ada tanggungjawab menjaga agama. Soal buat baik dengan istilah kemasyarakatan, dia jiran kita, kita bagi makanan kepada dia, kita tanya khabar dia, dia sihat ke tidak, dia sakit kita ziarah, kita sakit dia ziarah. Itu soal kemasyarakatan, tak ada masalah. Allah Ta'ala tak larang kita berniaga, berjual beli dengan mereka, tak ada masalah. Tapi kita kena alert apabila isu melibatkan agama dan akidah. Melibatkan agama dan juga akidah. Kadang-kadang dia datang bermuka-muka, sebaliknya dia ada agenda untuk mengkristiankan umat Islam. Kadang-kadang dia ada agenda supaya umat Islam melemahkan pegangan dia. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada. Berapa ramai ahli-ahli kitab, mereka bercita-cita supaya orang Islam jadi kufur seperti mereka. Tapi bukan sebab mereka faham isu kufur dan beriman. Dia nak kita ni jangan beza sangat.
Pada mereka, agama inilah yang memisahkan kita. Sebaliknya, kita bersatulah di atas nama negara, bersatu di atas nama sukan, bersatu di atas nama. Hilangkan isu agama. Agama inilah memisahkan. Perkara inilah yang menyebabkan ekstremis dari kalangan mereka menjadi komunis. Sehingga mereka nampak agama inilah yang memberikan kemunduran, agama inilah yang menyebabkan perpecahan, agama inilah memberi masalah. Sedangkan pada sisi agama, pada sudut pandangan kita sebagai orang Islam, agama inilah yang menyelamatkan kita dari azab Allah. Agama inilah yang memandu kita mana yang baik, mana yang buruk. Dan agama inilah yang telah menyelamatkan jutaan manusia. Orang kafir apabila dia datang menakluk sesebuah negara, dia tak akan ada etika dia. Apa yang berlaku bukan zaman kita, yang zaman dulu-dulu. Apa yang berlaku dekat Algeria pada awal 1900 bila Perancis datang menakluk, habis tengkorak-tengkorak orang Islam dipancung, digantung, orang anak-anak Islam dirogol, dibunuh, berlaku penghapusan etnik di sana. Sehingga Islam tidak boleh diangkat sama sekali. Sebelum daripada tu, saya pernah sebut dah sebelum daripada ni, kita sebelum daripada 1511, tarikh keramat bagi umat Islam di Malaysia. Tarikh bukan keramat tu, tarikh yang sangat tragis. 1511. Sebelum daripada 1511, empire kerajaan Melayu Melaka menjadi pusat pemerdagangan dunia. Berkumpul di situ semua tamadun dunia. Tamadun Cina berdagang di Melaka, tamadun India berdagang di Melaka, tamadun Arab berdagang di Melaka. Semua orang tamadun dunia berdagang di Melaka. Takkanlah pada masa tu kita orang Melayu masa tu berdindingkan buluh, beratapkan rumbia. Takkanlah orang tu datang berniaga tempat kita sekadar tempat persinggahan saja. Kita ada meriam yang besar, kerajaan Melayu Patani masih ada. Tu pun yang dirampas oleh kerajaan Siam, diambil dan dibawa ke Bangkok sebagai kenang-kenangan. Dua meriam besar, satu tenggelam di laut karam, satu lagi selamat sampai di Bangkok, ada lagi. Tapi sejarah tamadun kita duk mana? Tak ada. Istana Melaka yang gah hancur, Masjid Agung Melaka hancur, istana-istana lain, rumah-rumah lain, kita tak ada satu pun monumen kerajaan Islam Melaka. Sebab apa? Sebab yang menjajah kita adalah orang kafir. Orang kafir bila menakluk, habis semua sekali. Tapi orang Islam bila menakluk, perhatikan apa yang ada di Andalusia. Andalusia Spanyol. Bila orang Islam takluk, apa jadi? Mereka bukan sekadar tidak dibinasakan orang Kristian, malah kita ada Alhambra di Andalusia, kita ada Cordova di Andalusia. Pasal apa? Bila orang Islam menakluk, mereka penuh dengan etika dan ketamadunan. Bandingkan dua bentuk penjajahan. Kenapa berbeza? Sebab Islam memandu kita. Dia dijajah, kita dijajah. Tapi yang menjajah Andalusia adalah Islam. Yang menjajah India adalah Islam. Apa berlaku? Monumen mereka ada, agama mereka ada, mereka tidak dihilang. Tapi akhirnya mereka bangsa yang tidak reti nak bersyukur. Mereka rampah balik kerajaan dan mereka bunuh balik semua orang Islam yang mendatang bawa tamadun kepada mereka. Begitulah juga di India. Tapi orang Islam, kita tinggal apa kita?
Kita tinggal pemikiran barat yang ada dalam kepala kita sampai ke hari ini. Padahal kalau kita kekal dengan Islam pada masa itu dan tidak dijajah, kemungkinan hari ini kita akan melihat tamadun yang begitu hebat, yang gah dengan istana yang megah, senjata yang hebat, masjid yang agung, pelabuhan yang makmur. Tapi beza dua penjajahan itulah. Sebab apa? Kerana agama yang ada pada kita, agama inilah yang menyuruh kita apabila bermuamalah dengan orang kafir, kita tak bunuh sewenang-wenangnya. Orang kafir walaupun dia berperang, yang perang dengan kita saja kita boleh bunuh. Golongan wanita, kanak-kanak, orang tua yang tidak menyertai perang, mereka tidak boleh dibunuh. Mereka ditangkap, ditawan. Mereka mungkin dijadikan hamba, tapi Islam memerintahkan hamba mesti dijaga dengan baik. Beri mereka makanan, beri mereka pakaian, beri mereka tempat tinggal. Sehingga waktu Nabi SAW nak wafat, antara wasiat Nabi ialah salat, salat dan hamba-hamba kami. Islam dia jaga. Tapi ada segolongan manusia yang dia tak nampak benda ni. Dia hanya nampak keharmonian hidup di dunia. Kita jangan duk bergaduh lah orang kafir dengan orang Islam. Jangan ekstrim kat Islam ni. Jangan kita tegas sangat dengan Islam kita. Lunukkan sikit, turunkan sikit kita punya pendirian tu. Anggaplah orang kafir ni sama je dengan orang Islam. Tuan-tuan, siapa yang anggap Islam ni sama level dia dengan agama-agama lain, maka dengan kepercayaan tu sahaja dia telah jadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dia mengucap, walaupun dia semayang, walaupun dia buat perkara-perkara dalam Islam, tapi di saat dia menganggap Islam ni sama taraf dia dengan agama-agama lain, sama je orang kafir dengan orang Islam, maka di saat itu dia telah keluar daripada agama Islam. Kerana dia telah kufur kepada Allah, di mana Allah yang kata innad dina indallahil Islam. Beza agama lain dengan agama Islam ialah agama Islam adalah agama satu-satunya agama yang diredai oleh Allah. Selain daripada Islam, Allah Ta'ala tak terima. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka Allah Ta'ala kata dia tidak akan diterima daripadanya agama dia, dan dia pada hari akhirat termasuk dari kalangan orang-orang yang rugi. Kerana tidak sama orang yang menyembah Allah pencipta sekalian alam dengan orang yang menyembah patung-patung berhala yang kaku dan tidak boleh bercakap serta tidak boleh mendengar. Tidak sama antara agama yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, dengan agama yang kenal Allah tapi menjadikan salah seorang daripada hamba Allah sebagai perantara antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang minta tolong dengan Jesus, yang minta tolong dengan Uzair, yang minta tolong dengan panggil dewa-dewa, tak sama. Innad dina indallahil Islam. Allah Ta'ala kata al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha Islam sahaja bagi kamu sebagai agama. Sebab tu kita kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku redha Allah sebagai Tuhan, aku redha Islam sebagai agama, dan aku redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan juga rasul. Tiba-tiba mari satu golongan, dia kata apa? Kami ni tujuan kami mengharmonikan. Dengan orang Islam pun kami baik, dengan orang kafir
Dia pergi jumpa orang kafir, dia kata tak apa. Aku bersama dengan kamu. Kami dengan orang Islam ni, kami bermanis muka je, kami berlemah lembut. Tak ada saja je kita cakap macam tu pasal kita nak dapat sokongan dia je. Kita pergi kat orang kafir pula, kita cakap dengan orang kafir pasal kita nak sokongan dia. Bahaya tuan-tuan. Nak buat baik, baik. Tapi bukan dalam soal akidah dan juga agama. Tak selama ni orang Islam tak buat baik dengan orang kafir. Buat baik. Kita, tok nenek kita dulu, tok nenek kita bersebut tadi. Moyang-moyang kita dulu. Moyang-moyang kita dulu sangat berbesar hati. Sangat berbesar hati. Saya kalau balik kampung, Allahu Akbar. Baru ni balik jumpa juga dengan kampung, dia cari benih durian. Durian kunyit. Jumpa seorang nama dia Ben Kiang. Ben Kiang. Bunyi tu kalau sebut nama orang Kedah kat Ben Kiang ni Beking. Beking. Orang Kelantan kata Beking tu garang kan. Orang Kedah ada ke Beking? Nama dia Ben Kiang, orang kampung. Saya pergi rumah dia umur 70 tahun. Duduk atas pokok lagi, duduk naik pokok. Dia ada kebun, kita pergi. Allahu Akbar, cakap supaya kampung kita. Cakap supaya kampung kita. Kalau di kampung-kampung Kedah ke mana. Dan dulu-dulu, macam baru ni ada seorang tokoh Ma'al Hijrah kan. Seorang ibu tokoh Ma'al Hijrah diberi anugerah kepada tokoh Ma'al Hijrah, tokoh Maulidur Rasul. Seorang diberi anugerah oleh kerajaan kita, seorang ibu Cina menjaga anak orang Islam. Pasal mak dia tu asal Indonesia aku tak silap. Lepas tu dia nak balik, dia tinggal anak dia kepada makcik ni. Dijaga siapa besar. Tapi makcik tu belum lagi dapat hidayah. Kita doalah kepada Allah agar makcik tu dapat hidayah. Sebab jauh beza antara Islam dengan iman. Sebelum daripada tu, dulu golongan pendatangnya orang susah. Anak-anak dia diberi kepada orang-orang Islam untuk dijaga. Malah besar hatinya nenek moyang kita dulu. Mana-mana orang pendatang yang masuk ke dalam agama Islam, mereka akan anggap mereka ini saudara. Sehingga istilah dulu-dulu orang masuk Islam dipanggil masuk Melayu. Masuk Melayu ni bukan paksaan. Tak, masuk Melayu ni kerana dulu kita adalah bangsa yang berdaulat. Orang mari datang pak kita ni, dia bercita-cita duduk bersama dengan kita. Lalu satu kemuliaan bagi dia untuk berasimilasi dengan masyarakat dan diterima sebagai masyarakat. Akhir sekali kita, nenek moyang kita, bila orang masuk Islam, dianggap masuk Melayu kerana kita menerima sepenuhnya dia dan dianggap sebagai saudara kita. Tapi mari orang akhir ni dia kata masuk Melayu ni resis. Mana ada? Tak pernah pun kita paksa dia pakai kain tak, tapi itu kemuliaan bagi kita. Bila orang mari rumah kita, kita anggap dia macam adik-beradik kita. Kita tak pernah anggap orang luar. Pasal apa? Itulah besar hatinya orang-orang Islam. Boleh ke tak satu bangsa menerima orang yang lain daripada warna kulit dia sebagai bangsa dia? Tuan-tuan cari mana bangsa macam tu dalam dunia. Cuba cari. Satu bangsa yang boleh menerima orang lain masuk bangsa dia. Kalau tuan-tuan pergi ke Xinjiang, China. Orang muka sama je, tapi hak ni bangsa Han, hak ni bangsa Uyghur. Uyghur sama sekali tak boleh masuk kepada bangsa Han. Tidak diterima. Tidak diterima. Pokok dia kalau bangsa dia, keluarga dia begitu, dia tak akan terima orang lain masuk keluarga dia. Tapi orang Islam tak kenal ni, mari mana pun tak tahu ni. Tapi dia orang Islam. Kita terima dia dengan sepenuh hati.
Tak ada resis, bukan resis. Ini adalah soal macam mana Islam ajar kita supaya menerima orang mana-mana individu yang masuk Islam. Tengok apa yang Nabi SAW buat dalam piagam Madinah. Sahabat Nabi ada daripada Afrika. Bilal kulit hitam, Suhaib kulit putih, Suhaib Ar-Rumi daripada orang Rum, Salman Al-Farisi daripada Parsi. Di Madinah ni ada kulit hitam, ada kulit putih, ada kulit sawo matang, ada kulit macam-macam jenis warna kulit. Tapi semuanya mereka dipanggil sebagai orang Islam, dan dia tak panggil Aus, tak panggil Khazraj. Nabi tukar, dia ada kabilah Yahudi, dia ada kabilah bangsa Yahudi, dia ada kabilah Aus, dia ada kabilah Khazraj. Tapi bila Nabi datang, tak ada dah Aus dengan Khazraj. Yang ada Muhajirin dan Ansar. Sebab Muhajirin datang daripada Mekah, Ansar duduk di Madinah, bersatulah mereka sebagai orang Islam. Tak ada dah istilah resis dalam agama, tak ada. Yang ada, kita jaga agama kita. Tapi di saat menjaga agama dianggap ekstrim, maka dia sebenarnya telah merendah-rendahkan apa yang Allah Ta'ala kehendaki dalam hidup manusia. Sebab orang bila kita bercakap tentang agama, dianggap ekstrim. Pasal apa? Sebab nak jaga hati orang kafir. Dan inilah fitnah yang berlaku kepada golongan munafik. Dia kata apa? Innama nahnu muslihun. Kami, tujuan kami sebenarnya baik. Dalam tafsir sebut, saya dah baca tadi, kami sebenarnya mengharmonikan antara orang-orang Islam. Ay nuridu an nudari al-fariqaini bainal mu'minina wal kafirin wa nastalihu ma'a haula wa haula. Kami nak mendamaikan antara kumpulan ni dan kumpulan ni. Lalu Allah Ta'ala kata dalam ayat yang seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sesungguhnya mereka sebenar-benarnya berbuat kerosakan, tetapi mereka tidak menyedarinya. Mereka tak sedar pun. Bukan dia rasa kita nak buat jahat. Dia tak sedar pun. Apa yang dia buat ialah kerosakan. Apa yang berlaku? Kerosakan tu macam mana? Dalam tafsir dia sebut lagi setelah daripada tu. Apa yang berlaku? Yang pertama, fa ahlun nifaq mufsiduna fil ardi bima'siyatihim fiha bi rabbihim. Pertama, kerosakan yang mereka buat ialah mereka sendiri melakukan maksiat kepada Allah. Sebab apa yang mereka lakukan itu adalah perkara yang Allah murka. Maka mereka sendiri melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rukubuhum fiha ma nahahum an rukubih. Dan mereka melaksanakan atau melanggar perkara-perkara haram yang Allah Ta'ala melarang mereka dari melakukannya. Wa tadyi'ihim faraidahu. Dan mereka mensia-siakan kewajipan yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Tidak cukup dengan itu, syak keraguan yang ada dalam hati mereka juga menyebabkan kerosakan. Dan pendustaan mereka, dusta yang mereka buat kepada orang mukmin, juga kerosakan yang mereka lakukan. Dan mendusta, menzahirkan bermuka-muka, juga kerosakan bagi orang mukmin. Sebab dalam ayat yang lain kadang-kadang keberadaan mereka dalam orang Islam sepertilah gunting dalam lipatan, merosakkan Islam daripada dalam. Mereka juga disebut sebagai, kita sebut sebagai api di dalam sekam.
dan juga boleh disebut sebagai musang berbulu ayam. Semua ni bentuk kerosakan dia berbeza. Gunting dalam lipatan, duduk diam-diam, tapi duduk gunting, merosakkan dari dalam. Api dalam sekam, orang tengok nampak okey je, tapi bila orang pijak, orang macam ni, contohlah kalau orang kafir nak masuk Islam, jumpa dengan geng-geng ni, dia kata, mu tak payahlah masuk Islam, mu jadi macam aku lah. Ataupun kita Islam lebih kurang sudahlah, jangan ada Islam kuat-kuat sangat, nanti ekstrim. Ni dia panggil api dalam sekam. Orang luar nampak cantik, dia pun masuk Islam, rupa-rupanya dia pijak api. Dan musang berbulu ayam, pasal apa? Sebab dia ada habuan-habuan yang dia kehendaki dengan sifat kemunafikan ini. Abdullah bin Ubay bin Salul, tujuan dia nak pasal apa? Dia nak mansibah, dia nak kedudukan, dia nak jadi pemimpin Madinah. Belum ni dia diangkat, diwar-warkan sebagai pemimpin orang Madinah. Bila Nabi datang, orang Madinah tak jadi tabal dia jadi pemimpin, tak jadi angkat dia jadi pemimpin, maka orang Madinah angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi pemimpin mereka. Abdullah bin Ubay bin Salul, nama cantik dah. Nama cantik Abdullah, nama dia. Bin Ubay bin Salul. Kemudian dia nak diangkat menjadi pemimpin, dia mengaku jadi Islam. Tapi dia buat tu sebab dia ada tujuan dia. Dia nak manfaat. Setiap bidalan itu ada makna yang tersendiri. Gunting dalam lipatan, ya, dia merosakkan Islam daripada dalam. Api dalam sekam, ya, dia membahayakan orang luar yang nak masuk ke dalam Islam. Musang berbulu ayam, ya, dia menggunakan kepentingan agama ini untuk mendapatkan habuan dari habuan-habuan yang dia kehendaki. Sama ada pangkat, sama ada kedudukan, sama ada harta, sama ada jawatan atau seumpama dengannya. Semua ini boleh berlaku apabila seorang itu tidak benar-benar ikhlas dalam keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang dulu di Madinah penyakit ni ada. Allah Taala ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan keadaan mereka. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu seperti mana orang-orang lain beriman. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Mereka kata, takkanlah kami nak beriman seperti mana berimannya orang-orang yang bodoh. Orang bodoh, dia kata. Abu Sufyan waktu pergi jumpa dengan Hirakal Ar-Rum. Kan waktu dulu mereka ni sampai pergi minta bantuan untuk waktu Nabi pergi berdakwah. Kemudian waktu apa? Najasyi ke Hirakal, saya lupa. Waktu dia tanya, Hirakal tu tanya, siapa pengikut Muhammad? Dia pun jawab, orang Mekah kata, orang-orang lemah dan orang hina dari kalangan mereka. Orang Mekah jawab gitu. Tapi jawab di Habasyi ataupun Hirakal yang faham agama Kristian, Najasyi kalau tak silap saya. Dia kata apa? Memang begitulah pengikut Nabi-Nabi, orang lemah. Memang begitu. Tapi mereka memandang kita ni orang-orang Islam, tengok lemah orang Islam. Tengok orang-orang kafir lagi hebat, bertamadun, cerdik pandai. Orang Islam ni tak ada apa, duk semayang bang gitu je. Dia anggap kita ni orang lemah. Orang munafik dia jawab macam tu. Anu'minu kama amanas sufaha. Kami takkan nak beriman dengan seperti mana berimannya orang-orang bodoh. Allah Ta'ala kata, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang bodoh,
cuma mereka sahaja yang tidak tahu mereka bodoh. Bodoh dari sudut apa? Bodoh dari sudut agama. Dia sangka dia pintar, ekonomi dia hebat, undang-undang dia hebat, perniagaan dia hebat, semua idea-idea dahsyat-dahsyat. Tapi dari sudut agama dia lemah. Tapi dia tak anggap dia lemah, sebab pada dia nampak urusan dunia lebih utama. Urusan akhirat itu urusan masing-masing, jangan duk campur. Itu urusan peribadi pada dia. Maka dia memandang orang Islam ni lemah, hamba golongan. Siapa dia masuk Islam? Bilal bin Rabah, hamba. Khabbab ibn al-Arat, hamba. Orang-orang lemah. Ammar bin Yasir, hamba. Sahabat-sahabat Nabi ramai hamba, hak hijrah dengan Nabi. Salman Al-Farisi asal hamba. Hamba ramai. Abu Bakar ni mulia, dia beli merdekakan. Ramai sahabat-sahabat jadi manusia merdeka disebabkan Abu Bakar As-Siddiq beli dan merdekakan. Dan itu tugas orang-orang kaya. Orang kaya dulu dia beli hamba, merdekakan. Beli. Orang kaya memartabatkan martabat orang Islam. Tapi orang munafik dia kata apa? Ni orang-orang bodoh. Apa lagi sifat mereka? Allah Ta'ala kata, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila bertemu dengan orang yang beriman, dia kata apa? Kami pun beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali atau bersendirian dengan syaitan-syaitan mereka, iaitu mereka kembali kepada orang-orang kafir lah. Orang geng-geng kafir ni dia bersama dengan kafir pula. Qalu inna ma'akum, kami pun bersama dengan kamu. Innama nahnu mustahzi'un, tadi kami main-main je dengan orang Islam tadi. Kami buat olok-olok je tadi. Ini sifat ni bahaya. Bahaya sehingga Allah Ta'ala jelaskan sifat ni paling banyak sekali di awal surah Baqarah. Sifat orang kafir Allah Ta'ala 2 ayat je. Sifat orang beriman 14 ayat. 4 ayat ni. Sifat orang munafik Allah Ta'ala 14 ayat. Nanti kita akan baca lagi, banyak lagi sifat-sifat mereka yang Allah Ta'ala gambarkan. Cuma muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca ni bukan nak tuju ke siapa-siapa, tapi kita baca ni tujuannya pertama, elakkan diri kita dari jadi orang munafik. Yang kedua, elakkan diri kita dari tertipu dengan golongan munafik. Hak paling utama, penting nombor 1, elakkan diri kita, takutlah diri kita daripada terjerumus ke dalam kemunafikan. Sebab saya sebut baru ni, nifak ada 2. Sahabat-sahabat semua takut pada sifat munafik. Jadi kita bukan tujuan nak tuding orang fulan bin fulan. Pertama, kita ajar diri kita jangan ada pada kita sifat kemunafikan. Yang kedua, kita nak selamat daripada tipu daya golongan-golongan yang talam 2 muka. Talam 2 muka dari sudut mana? Bukan talam 2 muka dari sudut keduniaan ataupun dari sudut hubungan dengan manusia, tidak. Tapi talam 2 muka bersifat agama. Dalam hati dia tak kisah orang Islam ni macam mana. Dalam hati dia tak apalah orang kafir ni ada kedudukan lebih tinggi dan mulia daripada orang Islam. Yang penting dia ada kedudukan yang dia nak. Yang ni bahaya kadang-kadang tuan-tuan. Saya berlindung, kita mintalah semoga Allah mentaufikkan kita untuk tetap iman kita di atas apa yang Allah Ta'ala wahyukan, dan kita jagalah agama kita ini sampailah kita tutup mata nanti. InsyaAllah. Masih lagi bersambung. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.